Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, so malam ni adalah first seminar lah. Okay, untuk PSM 2. So saya harap semua boleh dengar suara saya lah. Okay, so yang datang ada sekejap, participant. List of participant ada baru 2, 4, 6. Okay, so nanti mungkin ada yang masuk lagi. So kita mula dulu lah. Sebab dah 8:38 kan. So saya expect kita akan habis dalam 1 jam lah. So macam mana nak uh, write your dissertation lah. So first thing uh, apa yang awak perlu buat adalah you kena download lah awak punya template UTM template. Sebab ada yang tak ikut uh, UTM punya format macam semester lepas. So saya just kasih kosong je. Siapa yang tak ikut format, logbook tak ada yang saya tak tahulah logbook. Bukan logbook, saya memang kasih kosongnya. Okey. Sebab saya yang check format kan. Itu salah satu. Kalau content, memang you punya supervisor. Tapi format, okey saya akan check. Itu Logbook kalau. ada format juga ke doktor? Logbook tak ada format. Okey, tapi kalau you punya logbook tu just satu muka surat, 1 2 ayat, 3 ayat, saya rasa itu bukan logbook lah. Okey. Okey, faham faham. Uh, Logbook ni macam you punya diary sebenarnya. Okey. Apa yang you baca, you tulis kat situ. Apa yang you buat kerja. Apa metodologi dia. Sekarang ni you dah suppose PSM 2 kan. So, you kena tulis lah apa yang you buat. Apa you punya planning kan. Apa you punya result. You meeting dengan you punya supervisor. Apa discuss dengan supervisor kan. Itulah logbook. Bukannya nak ujung-ujung baru you nak buat ada 2 3 muka surat je. Okey. Dah jumpa supervisor kan semua? So saya okey sebab uh, semester ni ada markah interim Maksudnya by kalau nanti tengok jadual saya akan tunjukkan lah. Pertengahan selepas raya saya akan blast email kepada supervisor dan juga borang markah untuk markah interim. Mana yang uh, apa ni? Yang boleh present dan tak boleh present lah. Maksudnya daripada interim markah tu dan juga komen daripada you punya supervisor, saya akan decide. Tak, kalau dia kata markah tu memang sikit dan tak boleh present, so saya akan cakap awak lah, jangan awak tak boleh present lah. Itu je. Okay, so kena take note lah. Okay. Kalau tak boleh present maknanya kena drop subjek ke macam mana doktor? Sama ada you nak drop ataupun you fail, itu bergantung lah. Okay, kalau sempat drop, drop lah. Okay. Sebab saya tak nak nanti hujung-hujung ada case seminggu baru nak present, barulah you nak apa ni uh, nak buat kerja kan, baru nak inform supervisor semua yang you tak sempat semua. Tak ada. Okay. So saya tak nak jadi macam semester lepas. Sebab saya nak ni lah monitor. Okay. Faham So apa-apa memang interim. Itu saya akan tanya supervisor. Yang student tak akan tahulah. Sebab interim tu adalah daripada supervisor, sama ada dia allow awak untuk present ataupun tak. Itu je. Kalau dia allow, allow lah. Kalau tak allow, saya tak boleh nak buat apa lah. Okay. Saya ikut perdana Saya ikut perdana. Perdana dah buat interim. So saya kena ikut ada markah interim juga. Itu satu. Sebab sebelum ni tak ada. Bila tak ada tu lah, bila kita tak ada buat monitoring tu yang student hujung-hujung baru nak buat and tak ada result. Uh, tu kita tak boleh lah. Okay. So sekarang semester 2 sorry Ini sebenarnya untuk PSM budak student perdana. So 2021 2022 semester 1 kan.
Dan ini adalah 2021, 2022 semester 2 lah. Okey. So ini yang kita panggil uh, PSM lah. Okey. Sebab PSM 1 you writing proposal and then you completekan bahagian expect result tu you replace dengan you punya result and discussion. Okey. So kita yang ni lah kita panggil kalau PSM ni kita tak panggil dissertation ataupun thesis lah, kita panggil project report. Okey. Patutnya yang ni bukan writing dissertation, writing the project report lah. Okey. Ini yang definition yang saya dapat daripada UTM lah. Project report lah. Okey. Dissertation untuk master dan thesis untuk PhD. Okey. Maksudnya ni combination tajuk, maksudnya PSM 1 dengan PSM 2 biasanya dia akan sama lah. Tapi kalau ada ubah-ubah sikit tu tak ada masalah lah. Okey. So yang ni adalah schedule ya. So saya tunjuk schedule ya. Kalau awak tengok kat situ schedule, uh, schedule ya. Uh, saya terlepas buat submit title. Okey, sekarang ni kita dekat sini lah. Okey, kita dekat sini. Seminar on how to write dissertation. Eh? Yang tu, 23. Kemudian kita akan ada raya. Dekat sini yang ada markah interim selepas raya tu. Okey, so jangan nak buat leka lah. Ini yang menentukan ni. Okey, macam mana awak nak kasih uh, you bincanglah dengan you punya supervisor. Okey, memang ada markah interim. Tu bergantunglah kepada you supervisor. You boleh discuss dengan you punya supervisor. Okey, kemudian kita ada lagi satu second seminar. Okey, seminar ada 3 seminar saya rasa. Cuma yang ni saya tak pasti lagi. Okey, nanti sebab yang ni baru lagi ni. Seminar memang hari Sabtu malam Uh, saya tak ada tukar-tukar. Awak buat apa ke, awak nak pergi tarawih ke, itu kita dah decide dah. Saya dah buat jadual. So saya tak akan ubah jadual. Okey, hari hari Sabtu. Sebab saya memang dah uh, apa ni, block date hari Sabtu malam. Okey. Hari lain siang saya dah ada saya punya ni lah. Saya punya schedule lah. Jadi macam hari ni memang saya penuh. Dari pagi ada kelas, petang saya kena ada lagi. Saya memang tak boleh nak ubah. Kita stick pada jadual yang asal. Okey. Kecuali kalau ada kalau nak tukar kena kasih tahu awal. Okey, saya tak akan ubah. Memang kita akan buat seminar dari dulu memang Sabtu malam. Eh? Okey. And then kita ada final presentation ni kita tak decide lagi lah. Tapi selalunya saya akan tengok dulu um, uh, final exam lah. Biasanya kita akan buat final exam. So disebabkan ada yang PSM 2 ambil plan design. Saya tak pastilah sekarang ni ada lagi tak PSM ambil ibu plan design ambil PSM. Saya tak tahu. Saya kena check. Kalau tak ada kita memang buat satu hari je. Okey? Itu je. Sebab dua-dua ni adalah benda yang berat. Okay, especially plan design lah. Okay, kemudian you kena submit ni, final dissertation ni, logbook ni, you kena submit kepada saya, uh, logbook dan juga journal paper. Okay, kepada saya, uh, journal paper, logbook dan final dissertation lah. Tapi kena sign daripada supervisor dulu. Okay, dissertation cuma awak submit kepada awak punya SB. Okay, kemudian baru ada markah lah kat sini. Ini just based kepada ni lah, academic calendar. Okay, anything yang ni lah, especially nanti saya akan inform balik. Okay, saya akan tengok jadual. Doktor nak tanya nanti present PSN2 ni bersemuka ke online ke doktor? Itulah saya kena discuss dengan director macam mana. Kalau ikut perdana perlu bersemuka, kita bersemuka lah. Kalau tak perlu kita buat online. Okay, itu je. Nanti saya discuss. Tapi buat masa sekarang ni itulah sebab ada yang daripada KL, Kertih ada lagi Kertih. Kertih saya tak pasti. Kertih macam dah tak ada. Uh, saya kena discuss dengan director macam mana. Itulah. Tapi kalau final exam memang physical kan.
Itu tak ada masalah macam tu. Doktor, minta maaf. Kalau Hmm. contoh lah worst case scenario kita kena face to face lah kan masa presentation. So kita kena pergi Johor lah kan? Ya, betul. Oh, okay. Hmm. Terima kasih doktor. Memang dia punya center sepatutnya Johor. Sepatutnya dia satu center je. Dia JB je. Dia tak ada KL ataupun Kerteh. Bila PSM, Plan Design ni sepatutnya satu center je. Cuma hari tu saya ada offer untuk letak dekat KL dengan JB kan. Betul. Okay, tak apa. Okey. Tapi tak apa, nanti saya discuss balik possible tak untuk buat online kan. Mungkin for this semester lah. Uh, Sama juga untuk Plan Design kan. Okey. PSN Go Learning awak boleh download daripada e-learning. Okey, ni maksud 5%. Saya tak ingat. Okey, yang ni yang lama sebenarnya. Saya tak include pula markah interim. Tapi kalau tengok dekat sini seminar 5%. Maksudnya attending seminar sama ada 2 atau 3. Okey, kita baru first seminar, so memang ada 5% lah. Logbook, journal paper awak kena submit juga. Bukanlah untuk kita nak publish, tapi something yang you boleh writing as a macam kalau untuk student perdana tu sebenarnya untuk kita kasih pendedahan lah kalau dia orang nak sama master sebenarnya. Okey. Itu salah satu sebenarnya. Tapi kita bukanlah untuk submit ke publisher. Okay, and then format organizations. Yang tu 5 markah. Oral presentation 35 lah. Ini biasalah. Tapi untuk semester ni, director minta saya untuk cari panel industri. Panel dari industri untuk evaluate lah awak punya presentation. Okay, nanti saya cuba cari lah. That is one of the requirement from the ESC lah. Okay, for the accreditation. Yeah? Tapi nanti tengok macam mana. Okay. Journal paper tak perlu sign. Logbook at least 10 sign signature dekat apa tadi format organization ni inilah dissertation lah. Dissertation sign dulu sebelum hantar kepada saya. Nanti saya provide Google Drive. Okay. Untuk thesis organization, kalau awak tengok kat sini, okay, title, abstract, yang ada English Malay, introduction, literature review, methodology dan expected result. Yang ni adalah PSM 1. Tapi untuk PSM 2 awak akan replace ni kan, result discussion, conclusion and recommendation, references and appendices lah. References and appendices ni sepatutnya references ni daripada PSM 1 lah sebenarnya dah ada. So you akan tambah-tambah lagi lah bila you ada result and discussion, and then bila you update you punya literature review. Okay. Okay. Tu salah satu. So dia punya thesis organization adalah first title, abstract. Okay. Kemudian 1.0 ni introduction, 2.0 literature reviews, and then so on. Methodology, result and discussion, conclusion and recommendation lah. Kemudian tak ada numbering ya, references and appendices. Okay. So kalau awak tengok dekat sini, ini adalah daripada UTM format. Awak kena ingat ya, kena guna UTM format. Okay. Walaupun saya dah inform, ada juga yang tak guna UTM format. Saya tak tahu kenapa. Okay. So ini contohnya title kat atas ni. Ini saya punya student lah semester lepas. Okay. Nama UTM. Ni you kena supervisor kena sign, you kena sign dulu. Okay, buat open access lah. Then saya sign dekat sini. Saya supervisor lah, bukannya coordinator. Saya coordinator juga untuk perdana. Okay, tapi saya supervisor. Yang ni supervisor lah. Project report. Okay, bukannya ni kena highlight kat sini. Bukannya dissertation ataupun thesis. A project report. Itu awak kena ingat. Walaupun template tu untuk thesis, dia ada tulis sini thesis tau. Tapi awak kena tukar project report. Okay, kemudian sign, dedications, acknowledgement, abstract without numbering. Yang ni boleh abstract, ni dia punya susunan. Ini awak kena ingat, declaration, acknowledgement, kena ada lah. Abstract, list of table, figure, abbreviation, you start daripada chapter 1. Okay, and then background ataupun introduction. Background lah biasa kan, search review.
Ini template ni semua dah ada dekat SPS. Website SPS lah. Okay. Research methodology, result and discussion, conclusion and recommendation, references, list of table, table figure, evaluations, chapter 1. So, kalau awak dah buat proposal, you tahulah dia punya order kan. Okay. Cuma you tukar bahagian result and discussion and also conclusion. Okay. Untuk title, titles, kena ingat ya, not more than 15 words. Ini tak termasuk and of. Itulah. Itu tak termasuk. Dan tak boleh abbreviation. Except kalau yang dah biasa macam CO2, itu boleh lah. Hydrogen, okay, maybe some catalyst yang panjang kan. You tak boleh. Ini adalah UTM format. Dan title adalah sama antara PSM1 dan juga PSM2. Okay. Tapi boleh je berubah-ubah. Okay, kadang-kadang memang PSM1 tajuk dia macam tak sesuai kan. Bila PSM2, but it's based on the objective and the content of the thesis lah. And your work. Okay, itu possible. Okay. Tapi selalunya kalau student perdana ni, sikit je lah yang tukar tajuk. Kebanyakan memang sama dari PSM1 dengan PSM2. Sebab yelah you dah buat proposal and then PSM2 you just proceed for the collection of the data lah. Okay. Okay. So selection of titles ni sebenarnya dia, ini saya punya dulu sebenarnya, saya punya thesis. Okay, selection of thesis ni sebenarnya you boleh discuss dengan you punya supervisor lagi kan. Draft pertama, draft kedua sampailah you dapat you punya final titles. Ini saya punya thesis dulu masa PhD. Dari masa saya mula-mula ni gasification, tapi lalas mechanism of lignin. Saya study ni lah, pyrolysis of lignin dalam hardwood dengan softwood. Selalunya kalau research tu memang kita akan banyak berubah. Okay. Kita tengok objektif semua konten. Okay. Okay. Okay, untuk abstract, what should be summarized? Okay, kalau awak tengok kat sini, dia kena concise. Dia kena merangkumi daripada you punya introduction tu sampailah you punya conclusion. So dia ada introduction, problem statement, objective, methodology, result. And maybe some one sentence macam you punya result ni useful untuk apa kan, as a closing kat situ. Okay. Dia contoh dia macam tu lah. So kalau awak tengok dekat sini, ni contoh. Okay. Tapi bukan ada space ya. Kalau awak tengok dekat sini, ini adalah contoh abstrak. Ni adalah contoh abstrak yang kanan ni. Nampak tak? Biochar is a charcoal substance made of the organic materials. Okay. Dia ada introduction kan. Ini some introduction. However, dia ada problem statement lah dekat sini. Okay, kemudian ada objektif. The study investigated the effect of the empty fruit bunch kan. And their combination as a soil amender lah. Okay. Kemudian ada metodologi kan. In the polybag experiment of okra, dia ada. Kemudian result kan. Lepas metodologi ada result pula. Okay. Then some discuss. Therefore, the application, dia ada conclusion lah. Additionally, the overall bachelor compose, dia ada penutup lah kat sini. Okay. So, kalau awak tengok di sini, okay, dia ada introduction lah. Yang ni saya punya student juga. Ni saya punya student tu, 2016. Rezong Seng. Yang ni dah publish pun sebenarnya. Okay. All palm and bamboo are two of the most widely used of biomass. Dia ada introduction. However, they are very difficult to be hydrolyzed and converted into other product. Ni problem statement lah. Dan hujungnya ada objektif. Kan? Okay. Kemudian metodologi lah, macam mana you nak conduct apa ni panggil liquefaction process. Okay, you conduct at 120 degrees C. Okay, the fraction will obtain and then you punya result. Okay, you punya result. Kemudian mungkin ada this finding is very useful for the researcher and something like that. Okay, kalau industri pun sama. Okay, introduction ada, apa you punya problem, you nak daripada you punya objektif. Okay, macam mana boleh come up with objective from the problem statement kan. Okay, you nak optimizekan you punya contohnya
apa mungkin dalam reactor kan, you nak optimize. Okay. Problemnya sebab mungkin bila daripada reactor ni dia punya yield adalah rendah kan. Itulah contoh lah. Macam mana you nak optimize. Okay. Cara you nak optimize, you gunakan software. Okay. Itu contoh lah. Dan apa dia punya result. Okay, faham Okay. Itu untuk abstract. Tapi tak ada spacing ni. Just sekali je. Ni sebab saya nak tunjukkan dia ada introduction, problem statement. Okay. Kadang-kadang kalau dekat itu kalau kat dalam paper dia starting terus objektif lah. The aim of this paper kadang-kadang dia terus macam tu kan. Kalau paper kadang-kadang pendek je dia punya abstract. Kadang-kadang berapa line je. Okay. Ini untuk tesis lah. Okay. Just follow the UTM format. Okay. Kemudian introduction. What should be in it? Okay. Introduction, of course. Research background, problem statement, objective, scope, and thesis outline. Ada tesis yang tak ada outline. Okay, tesis outline ni macam chapter 1 discuss apa, chapter 2 apa untuk literature review, you review apa-apa kan, and then methodology chapter 3 itu tesis outline lah. Ada setengah orang tak letak. Kemudian kadang-kadang ada orang letak hipotesis selepas scope tu. Okay. Dia hipotesis ni macam the expected result lah. Okay. Apa yang you expect daripada you punya objektif. Okay. Okay. Faham yang ni sebenarnya you dah buat semasa proposal pun dah. Okay. Okay. Ni contoh research background. Okay. Kita discuss tentang oil palm sebab tajuk dia liquefaction kan. Okay. Oil palm and then bamboo biomass lah. Ini biomass lah. Kemudian content of the cellulose sebab you nak liquefy. Biasanya kita nak liquefy cellulose dalam biomass lah. And then kita akan discuss ionic liquid sebab kat sini saya gunakan ionic liquid untuk liquefy alpha dengan bamboo kan. Setiap satu tu you discuss lah. Okay. Faham Kemudian problem statement. Okay. However, the crystallization of cell wall, OPF and bamboo make them difficult to hydrolyze. Problem lah tu. Okay, salah satu dia. Okay, kalau dekat industri, apa problem dia? You nak overcome the gap lah. Okay, bukan cakap dia kena yang relate dengan you punya project something like that lah. Okay, kemudian objektif. Objektif 1.3 1.1 result background, problem statement, 1.3 objektif. Biasanya 2 ataupun 3 lah. Kalau PSM ni biasa saya kasih 2 atau 3 lah. Janganlah 1. Okey. Kemudian scope objektif sepatutnya dia kena menjawab balik daripada objektif ni. Maksudnya yang ni silap ni. Dia ada 1 point apa you punya scope. Macam mana you nak compare ni kan. Okey. And then 2. Okey. Bila you nak compare you compare dekat 120 degree C 2 to 2 hours. Okay. Kemudian you characterize. Itu dia punya boundary lah. Dia macam summary daripada you punya method lah. Tapi dia base kepada objektif ni. You expand lagi. You expand objektif ni untuk tahulah apa yang you buat objektif. Faham So kalau kita tengok contoh ini daripada student saya. Saya punya student biochar kita apply. Okay. Kalau awak tengok dekat sini, ini introduction lah. Background of study, beberapa kan, biomass, Malaysia, biomass dekat Malaysia. Kemudian especially adalah oil palm lah. Okay. Oil palm waste lah. Saya fokus dekat EFB Yang saya fokus dekat EFB. Student saya fokus dekat EFB. Kemudian daripada sini, kita macam mana nak convert, macam mana kita nak convert waste ni lah kepada something that very valuable. Okay, kita guna thermochemical process. Salah satu thermochemical process ada pyrolysis. Dia kena ada flow tau satu-satu. Bukannya you letak satu. Tapi tak ada connection antara setiap paragraf tu. Okay, faham Bila you buat pyrolysis,
Kemudian pyrolysis ni ada conventional dan juga ada yang advanced. Okey, kemudian kita fokus pula dekat advanced. Nampak tu dia punya connection. Okay, and then bila kita produce guna microwave ni, kita target kita nak produce biochar. Okay, kalau guna pyrolysis ni ada gas, liquid dengan solid kan. So, kita fokus kepada biochar lah, dia punya solid tu. Okay, biochar, and then kita ada apa lagi? Yang biochar ni kita boleh apply untuk dekat tanah as ni lah, soil amender. Okay, maksudnya apa efek dia dekat crops. Okay. Untuk crops, kita cerita pula tentang crops. Okay. So itu dia punya step-step. Setiap paragraf tu dia kena ada connectivity untuk setiap paragraf. Kan yang buat kadang satu gunakan transition tu ataupun furthermore, in addition, okay. Itu yang menunjukkan ada connectivity. Faham? Okay, and then problem statement lah. And then objektif, kalau awak tengok kat sini ada 2 objektif, 2 skop. Itu awak kena ingat. Satu pyrolysis, satu lagi tak. Ni soil physical dan juga chemical activity, satu lagi on the plant growth. Ini apa awak punya boundaries lah. Maksudnya bila ada boundaries ni awak takkan buat luar daripada you punya boundaries tu. Okey. Faham eh? Okey. Ada soalan tak? Introduction. Clear eh? Ini masa proposal saya dah cerita saya rasa. Nak slide ni doktor? Ini nanti saya letak dekat planning. Okey. Recording untuk malam ni ada juga kan doktor? Kalau saya baik hati saya letak lah. Kalau tak baik hati saya tak letak. Baik doktor. Tapi Tak kita letak letak lah. doktor untuk keselamatan bersama. Betul. Nanti saya letak. Okey. Tunggu dia generate lah. Okey. Ini introduction lah. Okey. Kemudian literature review sama juga saya dah explain masa proposal tu is like a peeling and onions kan. Ni ada setiap tu kena ada connectivity. Kalau awak tengok kat sini kan. Introduction theory plays also in the area of research. Kalau awak tengok contoh ni kan. Saya tunjuk table of content lah. Literature review. Okey, kita cerita tentang biomass. Tapi ni saya relatekan lah dengan awak punya projek lah eh. Bila ada biomass, kita relatekan pula biomass kat Malaysia dengan oil palm. Oil palm tu ada berapa? So sub lagi palm biomass, empty fruit bunch. Yang ni kita boleh convert kepada thermochemical combustion kan? Through thermochemical combustion. Thermochemical combustion ni ada banyak, ada gasification, ada apa lagi? Ada combustion, ada torrefaction, kan macam-macam. Okey. Kita fokus pula pyrolysis. Salah satunya ada pyrolysis. Nampak tu dia punya connectivity. Kemudian kita tengok pula ada 2. Pyrolysis ni ada conventional dan microwave. Kan? So kita fokus pula dekat microwave assisted pyrolysis lah. Ini salah tulis saya. Okey, microwave satunya kat sini pyrolysis. Kemudian product pyrolysis ni lah. Okey. Salah satu dia ada gas, liquid dengan solid. Kemudian fokus pula pada solid, biochar ni. Dekat sini you dah ada explain in general about the product from the pyrolysis. Ada solid kan? Solid kita fokus lah kat biochar. And then apa pula biochar tu? Biochar properties, biochar compost amendment, kan? Physical properties, chemical properties. And then kita boleh apa? Kita boleh guna apa apply biochar ni? Kita boleh apply as a soil amender ataupun as a tu lah kita panggil pembaikan tanah lah. Sebab tanah dia yang rosak kan. Kalau you tanam, kalau dia tanah ni dia macam ni kalau tanah tu dia sakit, binatang dia senang nak ni tau. Dia nak datang. Itu tanah yang sakit. Dan dia tak akan tinggi. Itu tanah yang sakit. And then dia punya density dia akan lagi light daripada tanah yang elok. Itu contoh tanah yang tak elok lah. Kita apply biochar untuk kita remediate ataupun rejuvenate untuk baiki tanah tu. Kan? Effect biochar on the plant growth. Itu kan dia punya flow kan. Dia kena ada connectivity. Okay. So ini contoh kan biomass, cellulose, semi-cellulose, oil palm, bamboo, iron liquid. Sebab saya punya projek ni ada iron liquid kan. Cerita pasal iron liquid, application of iron liquid. Okay. Kalau untuk you punya industri apa? Saya tak tahu contoh.
Saya tak ada pernah tengok pula awak punya proposal. Saya just tengok awak punya ni je. Format je. Okey. Hmm. Yang tu awak boleh ni lah nanti. Discuss dengan ni punya SB. Eh? Okey. Okey, itu untuk literature review. Okey. Okey, untuk methodology, what should it cover? First ada introduction lah. Dan yang paling penting adalah flowchart. Ni flowchart ni. Kebanyakan orang tak buat flowchart. Sebab kalau macam saya pun, saya akan tengok overall flowchart ni untuk tengok you punya flow tu. Untuk setiap flow tu. Maksudnya daripada beginning, you daripada material, contohnya kalau eksperimen, kita beli material sampai in the end lah. Okey. Okey. Contoh dia yang ni saya ambil contoh ni lah student saya. Ada methodology. Okey, ni flowchart Okey, ini adalah overall. Maksudnya daripada overall ni you explain lagi dekat sini. Kan BET surface. Okey, contoh dia. Kita akan dapatkan AFB daripada microwave policies. Sebenarnya ini kita obtain daripada daripada student lain lah. Kita dapatkan. Kita just apply benda tu. Sebab student tu just daripada optimum condition je, dia dapatkan optimum condition kan. Kemudian dia kasih dekat student saya yang lagi seorang ni. Kita akan apply dekat soal ni kan. Okey. Satu adalah kita akan apply dekat tengah dengan satu ada dua lah maksudnya. Satu guna control, biochar dan juga compose. Satu lagi kita just apply biochar. Okey. You dah nampak ni kan. So kalau awak tengok nanti, dia ada flow dia. Kemudian planting the okra. Betul lah. You apply untuk planting okra ni. Okra apa? Kacang mendi. Okay. And then daripada sini, you analyze. Okay. Ada dua. Maksudnya satu physical, satu chemical, satu lagi plant growth lah. Yang ni dua, yang ni ketiga lah. And then you analyze apa dekat physical ni? Bug density, positive, gravimetry, water content and so on lah. Okay. So daripada situ, kalau awak tengok, chemical biochar analysis. Tapi kat sini saya ada buat analisis ni. Yang ni student saya baru buat analisis untuk biochar. Kita starting dari sini kan. Nampak ni, dia planting okra kan. Ni lah, yang ni. Yang ni. Ini dia punya scope lah. Yang ni daripada student lain ni. Okay. Ni planting the okra lah, application to soil. Yang ni. Okay. Kemudian determination of soil properties kan. Soil physical properties, you explain lagi kat sini. Kemudian chemical, plant height lah. Plant growth. Nampak tu satu-satu. Preparation of the soil. Kemudian soil chemical properties. Plant growth. Nampak tu. Dia just follow daripada ni je. And then the detail of explanation dalam teks lah. Itu awak kena ada ni. Okay. Faham Faham lah saya, faham. Okay. Okay. Ini contoh lah. Salah satu lagi contoh. Kalau awak ada beli materials ke, jangan lupa nama company. Okay. Purchase mag. Okay. Apa lagi ya? Chemical. Kalau kat sini OPF bamboo ni dapat dari mana? Awak kena grind ke? Kemudian liquefaction process. Ini prosedur lah kalau you buat dalam industri mungkin you kena handle apa kena jaga bahagian biasa jaga mana. Itulah kalau distillation column you ambil sampling ke kan, itu you kena explain lah. Sampling berapa kali sampling kan. And then analysis of product. Yang ni awak kena explain lah. Kalau you lepas sampling tu you kena analyse guna apa, kena detail. Kalau kat sini saya guna HPLC, berapa temperature dia, 30 minit ke. Okay. Ini is depending on your project sebenarnya. Okay, ini adalah contoh overall flowchart lah. Alamak. Problem statement,
Design construction crystallizer. Kalau yang ni, kalau contohnya kalau okay, yes, you go straight lah. Kalau tak, you kena kena apa ni panggil? Kena ada loop lah. Experimental parameters kat sebelah kiri. Ini kena tahulah dia punya simbol-simbol ni. Yang ni untuk kita return balik kan. Overall flowchart. Ni semua ada dalam PowerPoint ataupun dalam dulu kita guna apa, saya tak ingat lah. Untuk construct benda ni. Untuk Microsoft lah. Ada masalah. Okay, untuk schematic diagrams, kena ni lah. Awak kena tulis betul-betulnya di temperature display unit. Ada yang guna numbering, dia tulis dekat dia punya figure caption. Ada yang terus tulis dekat dia punya figure macam ni kan. Ni, feed tank, kena clear. Crystallizer, filter water bath chamber. Kan? Ni lagi satu feeding point. Okay. Water bath chamber. Kalau student saya yang ni dia buat apa macam mana? Yang tak ada. Okay. Jarang lah. Dekat bahagian meteorologi untuk student saya ni jarang ada figure. Saya memang biasa kan tak ada figure. Okay. Yang ni sebenarnya kalau dekat result and discussion pun awak kena present macam ni juga. Yang ni kalau you punya, contohnya kalau you buat simulation, you kena letaklah simulation. Figure. Okay, in term of table. Okay, tables ada dua format. You nak buat full table macam ni, tapi kena konsisten lah the whole thesis, ataupun you nak buat yang macam ni. Kena konsisten. Tajuk dekat atas, ada yang buat tajuk kat bawah. Figure caption dekat bawah. Yang ni dekat bawah. Yang ni dekat atas table. Buat kena tengok Okay, sekarang ni saya rasa dia dah tak ada bold lah. Saya rasa table ni ataupun figure ni. Yang ni. Cuba tengok balik nanti format UTM. Okay, itu untuk metodologi. And then bukan last lah ni. Okay, result and discussion. Okay, result and discussions, apa yang you perlu ada adalah, kalau awak tengok kat sini, of course kena ada introduction, result, discuss accordingly, graphics and illustration. Okay, untuk result and discussion, selalunya kita akan discuss result and discussion ni sekali. Okay, ada format, ada mungkin dia akan result satu section dan discussion satu section. Tapi untuk UTM, the result dengan discussion tu adalah sekali. Okay, faham kena ada graph atau figure dan juga table lah. Tak mungkin lah result and discussion tak ada table dan juga figure. Itu pelik lah tu. Okay, tak pernah lagi orang buat. Okay, untuk projek untuk tesis ni. Okay, yang ni adalah contoh. Okay, result. Kita tengok the X-ray diffraction patterns of OPF and bamboo before and after treatment. Nampak ni? Macam mana student saya present clearly. Kan? Supaya nampak. Dia kena, you punya figure caption ni kena stand alone Kena stand alone. Okay, 2 theta dekat tengah-tengah ni. Dia tak payah buat sini 2 theta, sini 2 theta. Tak payah. Okay. Yang ni dia highlightkan. Yang important. Degree of crystallization kan dekat mana kan. Okay, after 24 hours, nampak ni after 24 hours ni dia dekat ni amorphous lah ni. Okay, yang ni crystalline ni. Okay. So another peak was observed after process. This peak was attributed to amorphous cellulose. Okay, some discussion. Okay, result lepas you explain result ada discussion. Biasanya dia macam tu lah. Lepas you explain result dia ada discussion. Okay, and this result is consistent with who's reported. Ada contoh dia macam tu lah. Faham Okay, ini contoh you present the figure lah. Kalau ada error bar ni maksudnya you buat replication. Okay, maksudnya you punya data tu reproducibility data. Okay, kena clear, ada legend, x-axis, y-axis. Ni kena tahu ni. Ni kalau mungkin untuk yang ni untuk ni. Tu kena clear. Faham
And then ni contoh lagi satu. Ni kalau kita guna software statistika lah. Mana parameter yang effect. Contohnya kalau tadi contoh mungkin liquefaction kan. Contohnya temperature paling banyak effect kan kat sini. Ni mungkin time. Okay. Kena clear benda tu semua. Okay. Ini salah satu lagi lah figure. Kita tengok contoh yang ni. Kalau student saya biasanya student tak akan tulis bahagian discussion ni dulu. Saya akan tengok figure dulu. Itu saya buat. Okay. Saya akan tengok figure dengan table. Barulah dia boleh tulis. Nampak ni table standardize lah. Saya buat standardize yang macam ni. Macam ni lah. And then satu. Okay, ni boleh combine sebenarnya. Clear. Nampak tu? Clear. Misalnya hitam putih pun tak apa. Much better lah hitam putih kalau figure macam ni. Daripada ada colour-colour ni kan. Okay. Yang ni effect of biochar and compose lah. Macam mana present result tu. Kan moisture content, porosity, bulk density, amount. Kan. Okay. Kalau tengok discussion. Table 1 shows the effect of different amount of biochar application on soil bulk density, porosity and moisture content. Dia explain dulu table ni. Okay. And then the result dia apa, baru you discuss. Okay, yang penting you inform dia you punya result berapa, baru you discuss. Faham Faham. Sebenarnya discussion adalah base you punya idea. Bukannya base kepada orang, biasanya bukanlah kepada orang lain punya idea. Orang punya paper tu just untuk support you punya data ataupun just mungkin ada contradiction ke ataupun align ke. Okay. Okay, ni salah satulah control biochar macam mana present result. Macam ni kan. Yang ni kalau effect of potassium dengan apa ni phosphorus phosphorus. Okay. So increasing of biochar, nampak tu. Potassium increase lah. Tapi reasonable lah potassium ni banyak dekat biochar ni sebenarnya. Sebab dia oil palm kan. Okay, ni pun sama increase biochar. Dekat dalam tanah tu. Sekali dengan biochar. Okay, macam tu lah you present result kena clear. Okay, salah satu lagi kalau foto kan dengan foto kat atas ni. Dia related. Okay, itu contoh lah. Okay, kemudian conclusion lah. Conclusion ni you jawab balik lah you punya objektif tu. Do not repeat the result, conclude based on the each objective. Okay, objektif satu apa? Objektif dua apa? Okay, maksudnya satu kalau dekat sini objektif dia kan tadi ada dua objektif Kita jawab balik lah. Okay, the conclusion. Ni conclusion. You jawab lah. Ada dua. Ada tiga. Okay, ada tiga. Okay, sebab objektif ada tiga Confusing. Ini dua. Okay. Tengok ada dua. Bagikan. Tapi saya rasa yang ni based kepada result tu lah. Sebab dia bagikan kepada physical, chemical dan juga plant growth. Okay. Yang ni selepas. Ni physical. Yang ni chemical. Okay. And then yang ni adalah plant growth lah. Okay, dia based kepada, maksudnya ada tiga ni. Daripada metodologi. Tapi selalunya kalau dua tu, dua objektif, you buat dua paragraf lah. Okay, itu je. Senang. Sebab yang ni hari tu saya suggest untuk saya nampakkan daripada result yang dapat daripada ni, daripada result and discussion. Okay. Ada some suggestion. Contohnya suggestion you nak conduct selepas ni, saya punya suggestion sebab kita guna EFB kan, saya nak guna polymer dalam EFB tu sebab saya dah isolate. And then saya study juga contamination dalam biochar tu.
Okay. Apa dia punya origin of the contamination. Okay, dalam biochar ni ada banyak, ada metal contamination, toxicity, ada volatile organic compounds, ada pH, and what is the work lah, the direction. Okay, faham Okay, recommendation lah. Do not recommend on how to minimize avoid experimental error. Okay, janganlah nak cakap error untuk eksperimen ni tinggi. So you nak rendahkan, tak boleh lah macam tu. Okay, itu conclusion and recommendation lah. And reference, kalau awak tengok kat sini, Harvard style, refer to UTM thesis manuals. Okay, different way to cite for journal book patterns. Okay, kalau untuk thesis, awak kena ikut thesis. Kalau journal teknologi yang awak kena writing tu, dia numbering. Okay, tapi kalau thesis guna Harvard style. Okay, Harvard style adalah macam ni. Ni Harvard style. Nama, based kepada number. Kalau journal teknologi dia numbering. Okay, ada journal juga yang guna Harvard. Okay, website are not prefer. Jangan guna website. Contohnya Wikipedia. www. Itu tak boleh. Awak kena ambil paper lah. Sama ada review paper. Okay, apa lagi? Proceeding. Okay, book. Okay, pattern. Janganlah ambil website www. Dan Wikipedia. Janganlah ambil macam tu. Ini contoh lah. Kalau journal paper yang ni macam ni. Proceeding macam ni. Okay, book macam ni. Saya kena check balik lah. Tengok UTM thesis format lah. Okay, selalunya saya dah ajarkan hari tu guna EndNote. Okay, better guna EndNote lah. Okay, sebab bila you ubah reference dalam teks dekat list of reference, dia akan automatic berubah. Okay, sama juga kalau you ubah dekat list of reference, dia akan ubah dekat dalam teks. Okay. Okay, and then formats, Times New Romans, margin you kena tengok UTM format ni maksimum 100 ni maksimum. Minimum 50. Yang ni tak ada lah sebab awak akan submit soft copy kan, yang ni hard copy ni. Okay, yang ni hard copy. Kita dah tak ada dah. Okay, so please check UTM format. Ni pun dah tak ada. Sebab you akan submit digital. Kalau dulu ada lah. Memang macam ni. Dah tak payah lah. Okay, and then thesis, ini tak ada. Yang ni tak ada. Okay. Okay, itu untuk UTM thesis manual lah. So apa-apa awak kena download dekat sini. SPS ni. Dia ada template dia. You just tukar je. Okay, kalau dulu tak ada template pun. Sekarang dah ada template. Okay. So rajin sikit. Janganlah you pakai you punya format. Tak ada. Okay. And then next seminar saya akan explain tentang journal paper. Okay. So kita akan guna format journal teknologi. Okay, journal teknologi ni under UTM lah. Dia punya format. Saya ada tak? Sekejap Saya tak ingat lah ada ke tak. Ya, journal teknologi sana. Ni tak apa, nanti saya akan kasih. Ni contoh journal teknologi. Yang you akan buat lah. Nanti saya akan kasih inilah. Seminar. Macam mana dia punya format. Kita tengok ya, ada abstract lah, English dengan Malay. Okay, graphical abstract. Okay, ini dia punya format. Introduction, method experimental, result discussion. And then conclusion, acknowledgement, references lah. Ni format dia. Okay. Nanti awak akan download ni. Nanti saya explain lagi further. Okay, dekat sini lah. You kena download dia punya template. Okay. So, kalau tengok situ abstract, introduction, method and method, result discussion, conclusion, acknowledgement, references. Itu je standard dia. Okay. Atas ni you punya authors lah.
Apa corresponding, kalau you punya supervisor, you letak nama supervisor ni as a corresponding author. Title, affiliation, title, email of the corresponding author, you punya supervisor. Okay, nanti saya kasih. Okay, tepat 9.30. Ada soalan? Ada soalan tak? Saya tak ada, doktor. Okay. Sebab slide nanti doktor akan ni kan, upload and then maybe sekali dengan recording lah kan. Ya, betul. Okay. Okay. Terima kasih. EndNote wajib guna ke doktor? Ha? EndNote wajib ke guna sebab saya tak pandai nak guna. EndNote tak wajib. Sebenarnya senang je. EndNote tu nak memudahkan awak. Okay, wait. Kejap Ada siapa-siapa ke korang yang guna EndNote? Okay, sorry ya. Ada soalan lagi tak? Apa tadi? Ada soalan lagi ya? Slide tadi doktor masuk dalam e-learning ke dekat share dekat WhatsApp je doktor? Group je. Saya belum letak lagi. Sebab e-learning saya PSN 1 je ada. PSN 2 tak ada lah doktor. Saya tak letak lagi. Oh, okey. Okey, yang EndNote tu, okey. EndNote tu sebenarnya kalau awak guna sebenarnya memudahkan. Okey. Tak ada EndNote tu yang susah, tapi tak apalah, tak wajib pun. Tak ada masalah. Unless kalau konsisten lah. Dalam you punya teks dan juga dalam list of references. Okey. Ada lagi tak? Nanti saya upload. Ada lagi? Tak ada kot doktor. Okey. So kalau tak ada itu sahaja. Okey. Dah 9:30 pun 1 jam. So within the ni lah. Saya punya target lah. Okey. So kalau tak ada